Baik, kita boleh mulakan Suratul Syu'ara, syair. Syu'ara, syair. Ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semak ya ayat 75. Qala telah berkata ia. Afara'aitum, maka apakah fikiran kamu? Maka apakah pikiran kamu? Ma, apa yang? Kuntum adalah kamu. Ta'budun, kamu sembah. Antum, kamu. Wa aba'ukum, dan bapa-bapa kamu. Al-Aqdamun, orang-orang yang lebih dahulu. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka. Aduun, musuh. Li, bagiku. Illa, melainkan. Rabbal alamin, Robba, Tuhan. Al-alamin, sekalian alam. Baik, saya masuk mula. Ayat 75 ya. Qala telah berkata ia. Afaraitum ma kuntum ta'budun, maka apakah pikiran kamu? Apa yang adalah kamu sembah. Jadi Nabi Ibrahim bertanyakan kepada kaumnya. Ya. Cuba kamu fikirkan apa yang kamu sembah itu. Suruh fikirkan. Antum, kamu. Wa aba'ukum, dan bapa-bapa kamu. Al-Aqdamun, orang-orang yang lebih dahulu. Bila ditanya, Nabi Ibrahim tanya, ya, apa yang kamu sembah? Dia kata, kami sembah berhala. Kami tetap mengabdikan diri kepada berhala. Walaupun Nabi Ibrahim kata, ya, adakah dia boleh mendengar apa yang kamu seru? Dia boleh memberi manfaat atau mudarat? Apa jawab mereka? Ya, kami dapati moyang-moyang kami daripada dulu dah melakukan begini. Jadi kami generasi kemudian, kami ikut sajalah. Nah, inilah dikatakan taklid. Ya, taklid buta. Taklid amat sangat. Tak difikirkan langsung. Ya, yang disembah itu adalah berhala. Dibuat daripada batu dan kayu. Terkadang nak berharga sangat dibuat daripada emas pun ada. Ya. Atau yang kurang berharga disalut dengan emas. Ya. Begitulah yang mereka abdikan, yaitu kepada berhala-berhala. Alasan mereka, moyang-moyang mereka dah buat macam tu, kita ikut je lah. Ya. Agama pun macam tu. Ya, kalau kita taklid buta, kerana moyang-moyang kita dah buat macam tu, kita ikut saja. Itu namanya taklid. Adakah yang dilakukan oleh moyang-moyang ini sesuai apa yang dibawakan oleh Rasul? Sesuai apa yang diamalkan oleh Rasul? Kita tidak pertanyakan. Kita tidak fikirkan. Yang kita fikirkan sebab moyang-moyang kita lakukan demikian. Ya?
Kata Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwun li. Maka sesungguhnya mereka adalah musuh bagiku. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan bahawa berhala-berhala itu semuanya adalah jadi musuh. Musuh bagiku. Ya. Aku tidak sembah mereka. Melainkan apa yang aku sembah ialah Rabbal Alamin. Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menciptakan alam ini. Itulah Tuhan yang aku sembah. Ayat 78. Allazi yang khalaqani, telah menciptakan ia akan daku. Fahuwa, maka ia yahdini, ia memimpin akan daku. Wallazi, dan yang betul. Wallazi, dan yang huwa, ia yud'imuni, ia memberi makan akan daku. Ia memberi makan akan daku, wayasqini, dan ia memberi minum akan daku. Waiza, dan apabila maridtu, aku sakit. Bahwa, maka ia yasfini, ia sembuhkan akan daku. Baik, saya masuk mula. Nabi Ibrahim menyatakan, Tuhan yang aku sembah itu, Allazi khalaqani, yang telah menciptakan ia akan daku. Wahuwa yahdini, fahuwa yahdini, maka ia memimpin akan daku. Itulah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan dia juga yang memimpin aku kepada jalannya, jalan yang lurus. Wallazi wa yut'imuni wa yasqini, dan yang ia memberi makan akan daku, dan ia memberi minum akan daku. Dialah juga Tuhan yang telah memberi makan kepadaku. Ya, Allah telah tumbuhkan berbagai tanam-tanaman. Ya, tujuannya untuk jadikan makanan kepada makhluknya, terutama yang dikatakan insan ataupun manusia. Dan Allah mengalirkan air daripada atas gunung sampai kepada lembah-lembah. Bukan itu saja, diturunkan hujan daripada langit. Untuk siapa? Untuk makhluknya yang di bumi, supaya dapat minum air tadi. Dalam ayat ini tengok satu perkataan-perkataan kenapa ni tu beza ni. Pertama ayat 78 tengok khalaqani, telah menciptakan ia akan daku. Yang akan daku tu ia tu ya. Ni. Ni tu ada ya tu. Kemudian tengok depannya. Bahwa yahdini. Ni tu asalnya nun ya. Jadi ya tu dihilangkan tanpa membuang nun. Jadi nun tu tulis nun tu namanya nun wiqayah. Wiqayah. Nun wiqayah tu mana nun memelihara. Wiqayah tu mana memelihara. Memelihara apa? Memelihara ya tu. Jadi kalau PL nak jadikan daku akan daku, dia kena tambah nun. Jadi nun lah disebut wiqayah. Tengok, kenapa yang khalaqani ada ya, yahdini tak ada ya?
Ni sebab yang akhir tu di akhir ayat. Jadi akhir ayat tu tidak diletakkan ya kerana nak mencantikkan tulisan. Diakhiri dengan nun. Jadi atas-atas kan yaf'aluna, ta'buduna, akdamuna, ya, sampai bawahnya alamina. Kemudian yahdini, dia tak ada yahdina. Jadi ya, ni itu menunjukkan akan daku. Ya. Itu nun tu namanya nun wiqayah. Kalau dia di tengah-tengah kena letak ya. Kalau di akhir nak mencantikkan tulisan, tapi nak tahu tanda akunya tu ialah ada nun tu, barisnya bawah. Asalnya nun ya. Dan depannya wallazi wa yut'imuni, ni ada ya. Wa yasqini tanpa ya. Sebab yasqini akhir ayat. Jadi nak kenal dia baris dia saja. Nun bawah ni tu asalnya nun ya. Ya. Itu kena faham ya. Okey, sambung lagi. Wa iza maritu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim, dan apabila aku sakit, maka ia sembuhkan akan daku. Akan daku tu pun tak ada ya. Kalau dia di tengah-tengah, yasfini ada ya. Ya, ada ni, ada ya. Sebab di akhir ayat, ya. Apa alasannya diletakkan dibuang ya tu? Nak mencantikkan tulisan. Nak mencantikkan tulisan dibuanglah ya supaya akhir dengan nun, ya. Susah ya. Kalau bahasa-bahasa lain ni susah. Ya, nak meletakkan akhir-akhir ayat tu kadang dengan perkataan yang hampir-hampir, kemudian dengan huruf yang sama. Kalau misalnya kata semua, kita buat satu karangan, hujungnya mesti hujungnya mesti boleh buat. Ya. Sukar kita nak mencari bahasa-bahasa yang sesuai dengan semua kadang tak kena. Tapi tengok Al-Quran. Kalau nun kan nun saja. Ya. Tengok cantiknya bahasa Arab ni. Ya. Okey, saya ulang balik. Wa iza maritu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit maka ia sembuhkan akan daku. Ingat ya, ayat ni selalu kita dengar. Ya, pendakwa selalu sebut ya hal-hal mengenai tentang ucap kata-kata Nabi Ibrahim ini. Tapi kita sedar tak macam mana tafsiran mereka? Ya, tafsiran mereka menuduh Allah Ta'ala bagi sakit. Dia kata apa? Tuhan yang bagi kita sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Ini adalah tafsiran yang salah. Jangan kita tuduh ya sakit ini daripada Tuhan. Kita tuduh Tuhan bagi kita sakit. Itu salah. Sebab itu Nabi Ibrahim dia tak cakap macam tu. Dia cakap apabila aku sakit. Menunjukkan sakit itu terkadang berasal daripada kelalaian kita, kesilapan kita. Lalu kita pun sakit. Tapi bila kita sakit, barulah kita katakan Tuhan yang sembuhkan. Jadi kita minta kesembuhan daripada Allah. Dengan ikhtiar, contohnya makan ubat untuk mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan itu adalah daripada Allah. Itu boleh. Tapi yang salahnya kita dengar ramai bila cerita pasal hal mengenai ayat ini, dia tuduh Tuhan bagi sakit. Kita dah belajar harfiah ni, kena awasi. Bila kita dengar orang-orang mengatakan macam tu, kita sendiri dah tahu sejauh mana pegangan akidah mereka. Nampaknya nipis sangat akidah mereka. Mereka kata, mereka tuduh Allah bagi sakit. Yang kau minum gula banyak sangat sehingga kencing manis, engkau tuduh Tuhan bagi aku kencing manis. Engkau makan buah mangga terlampau banyak sampai sakit perut, engkau kata Tuhan bagi aku sakit. Sedangkan kau sendiri yang pelahap makan mangga banyak, mangga muda sampai sakit perut. Contohlah macam tu kan. Contoh kan. Yang kita yang buat salah, kita tuduh Tuhan bagi sakit. Kan tak logik. Kecualilah satu wabak yang Tuhan turunkan wabak.
ya, kita terkena wabak itu, pun kita tak boleh tuduh Tuhan bagi kita sakit. Ya, Tuhan hanya nak menguji, menurunkan wabak tadi untuk menguji kita. Kita tak boleh tuduh Tuhan ya turunkan penyakit, Tuhan bagi aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jangan buat akidah macam tu. Dah belajar ni, dah jumpa ayat macam ni, ya, ingatkanlah, catatkanlah apa yang saya katakan tu, ya, supaya betul akidah kita. Ya. Kita boleh katakan bila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, bila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Itu akidah yang betul. Ya, sebab sakit tu saya kata tadi terkadang kerana ya kesalahan kita. Ya, kesalahan kita jadi kita sakit. Punca kita sakit. Jangan tuduh. Jangan tuduh Tuhan bagi kita sakit, salah. Ya. Sebab itu Nabi Ibrahim punya akidah, tengok cantik tak? Apabila aku sakit, dia tak kata, ya, apabila Tuhan aku bagi aku sakit, ya, maka Tuhanku lah yang menyembuhkan. Dia tak kata macam tu. Dia tak tuduh Tuhan. Dia kata, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan akan aku. Cantik tak bahasa dia? Itu akidah ni. Ya. Nanti puan-puan akan dengar lah. Ya, ceramah di TV ke, di radio ke, di apa, di WhatsApp lah akan dengar. Ya, mereka tuduh Tuhan yang bagi sakit. Macam mana pelajaran mereka? Ya. Macam mana akidah mereka? Mereka tuduh Tuhan bagi sakit. Ya. Jadi, sekurang-kurangnya bila dah jumpa ayat ni dan saya dah terangkan, nilailah sendiri. Ya, kita jadi penilai senjang, kita jadi pak turut. Ataupun apa ni dikatakan taklid tadi. Taklid je. Ya. Baik, kita sambung lagi ya. Walladzi, dan yang yumituni, ia mematikan akan daku. Ia mematikan akan daku. Suma kemudian yuhyini, ia menghidupkan akan daku. Ayat ini juga sama dengan ayat tadi, dia punya nun, ya, menunjukkan baris bawah, itu asalnya nun ya. Di akhir ayat dibuang, ya. Untuk mencantikkan tulisan, ya. Wallazi yumituni, kata Nabi Ibrahim, dan ya Tuhan yang, mana yang Tuhan Tuhan, Tuhan yang yut'imuni, mana tadi? Wallazi yumituni, wallazi yumituni, dan yang iaitu Tuhan yang ia mematikan akan daku, summa yuhyini, kemudian ia menghidupkan akan daku. Itulah Tuhan yang aku sembah. Ya, Tuhan yang berkuasa untuk mematikan aku, dan Tuhan berkuasa untuk menghidupkan aku kembali. Itulah dia Tuhan yang aku sembah, bukan berhala yang tidak mengerti apa-apa. Ya. Berhala yang dibuat oleh tangan kamu sendiri, ya, kemudian kata kamu sangkakan, ya, bahawa dia berkuasa. Dan ya, berkuasa mengatur alam ini. Jadi pelik ke tidak? Ya, sudah tentu pelik. Ya. Sebab itu Nabi Ibrahim ni kadang bahasa-bahasa dia mengajak supaya kaumnya berfikir. Baik, sama lagi, wallazi, dan Tuhan yang, atma'u, aku sangat berharap. Aku sangat berharap. Bahawa yaghfirali, ia ampuni akan daku. Ia ampuni bagiku, Ia ampuni bagiku. Khoti'ati, akan kesalahan-kesalahanku.
Yaumaddin, pada hari pembalasan. Rabbi, wahai Tuhanku. Hab, berilah oleh Engkau. Berilah oleh Engkau. Li, bagiku. Hukman, akan hikmah. Dalam braket ilmu. Wa al-hikni, dan hubungkanlah oleh Engkau akan daku. Dan hubungkanlah oleh Engkau akan daku. Bisolihin, dengan orang-orang yang soleh. Saya masuk mula ya. Kata Nabi Ibrahim lagi, wallazi atma'u an yaghfirali, dan Tuhan yang aku sangat berharap bahawa ia mengampuni bagiku khotiati, akan kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Itulah Tuhan yang sangat aku harapkan, agar ia dapat mengampuni segala kesalahanku pada hari pembalasan. Rabbi habli hukmah, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, berilah oleh Engkau bagiku akan hikmah. Mengikut tafsir hikmah di sini ialah ilmu. Ya, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya ilmu. Wal hikni bisolihin, dan hubungkanlah oleh Engkau akan daku dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini tafsirannya ialah para nabi. Ya, itu sebab itu kita selalu sebut. Ya. Semoga ya, almarhum atau almarhumah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang soleh. Nah, contohnya. Jadi kita sebut orang yang soleh ni, maknanya termasuk golongan para nabi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim juga minta dihubungkan, ya, supaya dia dihubungkan bersama dengan orang-orang yang soleh, iaitu para nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi oleh kerana di sini kita jumpa perkataan yang menunjukkan aku, jadi macam mana penggunaan dia? Ya, kita nak tahu penggunaan dia. Okey. Tengok ayat yang ke 82 ya. Tengok hujung ayat. Yaumaddini. Kenapa dini? Ni tu baris bawah. Ya, tak diletakkan akan daku. Disebut hari pembalasan. Ya, tidak disebutkan aku langsung. Nun bawah ni tu. Ya. Jadi kena ingat, yang ini bukan fi'il. Yang ini adalah isim. Ada alif lam. Bila ada alif lam, dia tak boleh ditambah dengan aku. Ya. Yang boleh ditambah dengan aku ni kalau isim, ya, kita kena buang alif lam tu. Contohnya misal kata alif lam kita buang jadi bunyi dini. Dal, ya, nun, ya. Ya, atau dibuang ya di akhir ayat. Jadi maknanya dini itu agamaku. Tapi kalau ada alif lam, dia tak boleh diterjemah dengan aku. Ya. Kita kena terjemah dengan ya agama saja. Ya. Baik, penggunaan tadi, ya, kalau fi'il kena tambah dengan nun, ya. Kalau nak jadikan akan daku, fi'il kena tambah dengan nun. Contohnya apa tadi? Yang ayat-ayat yang di atas, yang di atas, ya, yang di bawah pun ada. Contohnya ayat yang kita tengok pada ayat 81 lah. Ya, 81. Wallazi yumituni. Jadi yumitu tu fi'il.
Jadi nak dijadikan tambah akan daku tambah nun ya. Yumi tuni. Ya, ayat 81 tu. Yumi tuni. Jadi tambah dengan ni itu mana akan daku. Summa yuhyini. Ni itu. Ya, asalnya nun ya. Ia hidupkan akan daku. Tapi berbeza kalau dengan fi'il tak payah tambah nun. Kalau fi'il nak jadikan aku, dia tak payah tambah nun. Begitu juga dengan huruf. Contohnya ayat yang ke-82. Wallazi atma'u ala yaghfira li. Li itu mana bagiku. Li itu kan lam. Macam lillahi, bagi Allah. Jadi untuk jadikan bagiku, tambah ya saja, li. Macam selalu kita jumpa perkataan bi, dengan. Kalau denganku, tambah ya saja, ba, ya, bi. Denganku. Macam tu. Ya. Bila dengan huruf nak ditambah aku, letak ya saja, tanpa diletak nun. Ya. Nun ni hanya untuk fi'il. Nun wajib diletak pada fi'il. Okey, depannya lagi, lepas yang firoli, hoti ati. Ini isim. Hoti atun. Asalnya tun. Hoti atun tu kesalahan-kesalahan. Jadi nak jadikan kesalahan-kesalahanku tambah ya saja. Hoti ati. Ya. Sebab dia isim, dia tak ada guna nun. Terus letak ya saja. Ya. Hoti ati. Macam tu. Ya. Kemudian ayat yang ke-83, ya 83, kita jumpa perkataan li juga. Rabbi habli. Li tu bagiku. Jadi tanda untuk aku letak ya saja, li. Ya, denganku, bi. Macam tu, ya. Kemudian depannya al-hikni. Al tu bukan alif lam ma'rifah. Alif lam ni alif lam fi'il. Ya. Asalnya al-haqa. Al-haqa fi'il. Ya, dia punya huruf asalnya 3 huruf, lam ha qaf. Ya, lalu ditambah 1 alif lagi, tadi 4 huruf, al-haqa. Jadi bila fi'il amar, al-hik. Al-hik. Hubungkanlah oleh engkau. Al-hik. Ya. Nak jadikan akan daku, tambah ya. Al-hikni. Kenapa tambah nun? Sebab dia fi'il. Ya, fi'il. Ya. Kalau hukman tu isim. Kalau hukman nak tambah aku, tambah ya saja. Hukmi. Hukmi, tambah ya saja. Hukmi. Kalau yang Rabbi hab, contoh hab tu. Hab tu fi'il, fi'il amar. Kalau nak jadikan tambah akan daku, kerana dia fi'il, kena tambah nun ya. Jadi habni. Habni. Macam tu. Ya, berilah oleh engkau akan daku. Ya. Baik. Saya nak tanya yang latihan hari itu. Ada latihan rumah, saya nak tanya dulu. Ya. Okey. Sebutkan ya, apa latihan hari itu. Boleh buka mic. Apa latihan hari itu? Buat kerja rumah hari itu. Cuba sebut. Ain badal. Badal. Okey, lagi? Satu. Nombor 2. Sami'a. 3. Nun fa'ain. Okey. Siapa? 3 ya? Okey. Saya nak tanya rujukan kamus badal. Rujukan MS berapa? 222. Nombor 2 Sami'a, rujukan dia MS tak tulis ke? 149. Nombor 3 Nafa'a, rujukan dia 432. Mana yang tak merujuk ni, dengar tu. Tulis.
Ya, yang tak merujuk tu. Tulis rujukan dia, boleh tengok sendiri senang dalam kamus. Tak payah nak mencari-cari. Okey, sekarang kita abadah dulu. Abadah dalam kamus mesti ada 3, semadi, mudhari', masdar. Ya, itu mesti ada. Ya. Jadi kalau ada 3 tu maknanya ya kita tinggal tiru ya. Okey, sekarang ni abadah mudhari'nya apa? Ya'budu. Ya'budu. Masdar dia ibadatan. Ibadatan. Jadi dalam kamus akan ditulis 3 ni. Abada ya'budu ibadatan. Ya. Apa yang perlu kita nak buat? Selanjutnya ialah fi'il amar. Apa fi'il amarnya? Ini cerita abadah ni, bukan sami'ah. Ni cerita abadah. Abada ya'budu ibadatan. Fi'il amarnya apa? U'bud. Jadi fi'il amar dengan fi'il nahi mesti ya. Fi'il amar dengan fi'il nahi mesti mengikut fi'il mudhari' ya. Kalau fi'il mudhari'nya baris depan ya'budu, mestilah fi'il amarnya juga bunyi depan bud ya. U'bud. Nahi dia nahi. Nahi la ta'bud. Isim fa'il abidun. Isim maf'ul ma'budun. Ya. Okey. Makan. Ma'badun. Zaman ma'badun sama. Alat mi'badun. Tafdil a'badu. Mubalaghah abadun. Ada sabdu. Abadun. Ya, itu mubalaghah. Kalau madi majhul ubida. Depan dengan bawah ya, ubida. Kalau mudhari' majhul yu'badu. Okey, lulus. Ya, semak semula. Abada ya'budu ibadatan u'bud la ta'bud abidun ma'budun ma'badun mi'badun abadu abadun ubida yu'badu. Macam mana yang lain? Lulus tak? Atau baru nak tulis? Semua. Ya. Ini mustahak ni, ilmu alat ya. Mana-mana nak tercampak nak belajar bahasa Arab ke apa ya. Semua mesti ada kaedah-kaedah ni kena tahu ya. Ini kaedah-kaedah yang senang, yang kita ajar senang ya. Kena ikuti insya-Allah ya. Benda ni akan jadi mudah. Okey, ini nombor 1. Kita belum selesaikan nombor 2 lagi. Sami'ah. Mudhari'nya apa? Yasma'u. Sami'a yasma'u. Masdar dia sama'an. Sami'a yasma'u sama'an. Fi'il amar isma. Kerana mudhari'nya yasma'u, ma'u jadi isma. Nahi la tasma. Isim fa'il Sami'un. Isim maf'ul masmu'un. Makan. Masma'un. Zaman. Masma'un. Alat. Misma'un. Tafdil
Asma'u. Asma'u. Mubalaghah. Sama'un. Ya, madi majhul. Madi majhul. Pertama baris apa? Pertama baris depan. Sumi'a. Ingat. Madi majhul awal depan dua bawah. Sumi'a. Okey, sumi'a. Mudhari' majhul yusma'u. Ya. Ada rumah. You mau datang berapa? 3:30? Ya. 3:30 boleh tak? Pukul 4 boleh lah. Okey. Sumi'a yusma'u ya. Sumi'a yusma'u. Okey. Iyalah. Pen madi depan bawah. Ya. Yusma'u. Okey, nombor 3 kita habiskan. Nafa'a. Mudhari'nya apa? Yanfa'u. Masdar dia? Naf'an. Ya, naf'an. Sami'a nafa'a yanfa'u naf'an. Dah ada 3. Tinggal amar. Apa dia amarnya? Infa'. Nahinya? La tanfa'. Isim fa'il? Nafi'un. Isim maf'ul? Manfu'un. Ya, makan? Manfa'un. Zaman? Manfa'un. Alat? Minfa'un. Tafdil? Tak ada bunyi bawah. Tafdil. Anfa'u. Jangan matikan akhir ya. Anfa'u, hidupkan. Anfa'u. Mubalaghah? Nafa'un. Madi majhul? Nufi'a. Mudhari' majhul? Yunfa'u. Ya. Ada juga salah ya. Okey. Dalam segi makna pula, nombor 1 nak membiasakan makna supaya selari dengan pelajaran sorof. Terkadang tahu sorof dia, tak tahu makna dia. Jadi maknanya tak tepat. Jadi tak tepat, tak ada erti lah. Jadi kita sekarang ni mana abadah, mana asas kita letak makna sembah. Abadah tu sembah. Kalau madi apa? Kalau madi telah menyembah ia. Kalau mudhari' ia menyembah. Masdar sembahan. Sembahan. Amar sembahlah oleh engkau. Nahi jangan engkau sembah. Makan isim fa'il yang menyembah. Isim maf'ul yang disembah. Makan tempat menyembah. Zaman masa menyembah. Alat menyembah. Tabdil lebih menyembah. Mubalaghah tersangat menyembah. Madi majhul
Telah disembah ia. Mudhari' majhul. Ia disembah. Ia disembah. Mudhari'. Mudhari' kan kalau ma'ruf ia sembah. Kalau majhul ia disembah, tambah di. Okey. Tu untuk abada, untuk sami'ah, mendengar. Kalau madi telah mendengar ia. Kalau mudhari' ia mendengar. Kalau masdar pendengaran. Amar dengarlah oleh engkau. Nahi jangan engkau dengar. Isim fa'il yang mendengar. Isim maf'ul yang didengar. Makan tempat mendengar. Zaman masa mendengar. Alat mendengar. Tafdil lebih mendengar. Mubalaghah tersangat mendengar. Madi majhul telah didengar ia. Mudhari' majhul ia didengar. Okey, sekarang ni tengok balik ayat yang dibaca tadi. Ayat Quran yang dibaca tadi, semak balik. Cuba terangkan kalimah-kalimah berikut. Ayat akhir dulu, daripada yang akhir sekali dulu ya. Kita naik ke atas. As-solihin. Agak-agak ni termasuk dalam 14 ni yang mana? Solihin. Ayat yang akhir sekali, akhir yang kita baca, yang terjemah tadi. Bis-solihin. Agak-agak termasuk mana yang 14 tu? Dalam 14 tu termasuk yang mana dia? Yang baru baca tadi, ayat akhir. Ayat 83. Bis-solihin. Termasuk apa antara yang 14 tu? Cuba tengok yang 14 tu, apa yang mana dalam makna tu ada yang. Isim fa'il. Inilah isim fa'il. Isim fa'il ni jamak. Isim fa'il ni dia jamak. Ya. Kalau satu saja, solihun atau solihin, dia baris bawah atau baris depan ya. Kalau kita melancar ni kita kena baris depan dulu. Kalau dah jadi ayat kadang dia jadi bawah, solihin. Kadang jadi ayat solihan. Sebab tanwin ni dia boleh depan, bawah, atas. Ya, ikut nahu lah. Ya. Jadi kaedah dia ingatkan so tu panjang, lam tu ke bawah. Soli. Macam tadi samiun. Kan? Ini namanya isim fa'il jamak. Kalau seorang dia tak ada yanun. Ini jamak ada yanun. Ya, ini dah jadi ayat. Jamak. Baik. Kalau al-hik ni, al-hik. Termasuk apa ni? Termasuk apa dalam 14? Tengok dalam segi makna, fahami dalam segi makna. Dalam segi makna kena dinilaikan juga kalau tak faham. Termasuk apa? Ya, fi'il amar. Ya, amar, betul. Sebab itu fi'il amar kan mati. Al-hik tu mati. Kemudian tengok depan ke belakang lagi hab.
Agustan tu. Hab. Termasuk apa? Ya, Amar. Ya, betul, Amar. Okey. Ayat yang 82. Ya. Atma'u. Atma'u. Madi majhul, tanda dia apa? Kalau madi majhul, kalau madi majhul jauh. Isim mubalaghah ada sabdu. Isim mubalaghah ada sabdu. Kalau mubalaghah ada sabdu. Ini boleh dikatakan mudhari', boleh dikatakan tafdil. Sebab tafdil dengan mudhari' ni lebih kurang sama. Ya. Kalau tafdil tu pun boleh dikatakan ya, pun boleh. Mudhari' pun boleh. Aku berharap. Kalau tafdil aku lebih atau sangat berharap pun dikatakan tafdil. Tapi tak boleh mubalaghah. Mubalaghah ni ada sabdu. Ya. Ada sabdu. Okey. Dalam ayat ni juga yaghfira termasuk apa? Yaghfira. Termasuk apa dalam 14 ni? Mudhari. Betul, fi'il mudhari. Okey, ayat 81. Yumituni. Yumitu. Fi'il mudhari awalnya ada ya. Ya tu mudhari lah tu. Yuhyini. Yuhyini. Termasuk apa? Mudhari. Depannya ada awalnya ada ya. Ayat 80. Maritu. Maritu. Madi. Kan aku dia di ujung tu. Aku dia kan ujung tu. Tu aku tu. Itu madi. Kalau mudhari, dia gunakan aku tu alif di awal. Kenapa kita tak terjemah madi? Kalau madi kan ada telah. Sebab ada huruf izzah. Bila ada huruf izzah, kita tak perlu terjemah dengan fi'il madi. Walaupun dia fi'il madi. Ya. Dan kita boleh terjemah madi. Fi'il madi. Kalau 3 hurufnya marido. Kalau aku maritu. Marido. Okey, lagi yashfini. Fi'il apa tu? Bila awalnya ya, jangan lupalah awal ya tu mudhari' lah. Okey. Ayat yang ke-79. Yut'imuni. Wallazi yut'imuni. Mudhari'. Yasfini mudhari'. Ayat yang ke-78. Allazi khalaqani.
Khalaqa, bukan. Madi. Yahdini, mudhari. Okey, ayat 86, 76. Ujung ayat. Al-Aqdamun. Al-Aqdamun termasuk apa? Tafdil. Ya, betul. Tafdil tapi jamak. Tafdil ni jamak sebab ada waw nun. Dia kalau tak jamak, dia waw nun tu buang. Aqdamu saja. Aqdamu. Lebih dahulu. Jadi ni tafdil, ya. Okey. Ayat yang ke-75, ta'buduna. Ta'buduna termasuk apa? Mudhari, apa tanda mudhari situ? Ada ta, ada waw nun. Ada ta, ada waw nun. Ayat yang 70, kita 75 kan? Sampai 75. Okey. Untuk kerja rumah, ya, perkataan yang perlu dibuat ialah perkataan ayat 80. Gariskan maritu. 80, ayat 80. Maritu, sakit. Maritu, ya, madi tu madi tu. Ya, tiga hurufnya apa? Mim radad. Okey. Ayat 79, gariskan yut'imu. Tiga hurufnya apa? Yut'imu. Ta, ain, mim. Jadi cari perkataan ta, ain, mim, ya. Tu. Ta, ain, mim. Kemudian yang keempat, ya, perkataan akhir, ayat akhir hukman. Ayat akhir 83. Hukman. Ayat 83. Rabbi habli hukman. Hukman. Dia punya tiga hurufnya apa? Hakab mim. Ya. Okey. Itu tiga. Tak nak ke tambah lagi? Okey. Jadi kerja rumah ni ada tiga, ya. Pertama, kalau dia beri bawah, hukman. Ya, naik ke atas, ya. Tadi apa tadi? Maritu. Kemudian satu lagi yut'imu. Jadi tiap satu ni tengok dalam kamus. Dalam kamus akan dibagi madi mudhari masdar. Kemudian selesaikan sehingga 14, ya. 14 tu fi'il madi majhul dengan mudhari majhul. Ya, okey. Sebelum tutup, kita sebutkan dia punya rangkapan yang 14 ni. Ya, rangkapan 14. Madi mudhari masdar, amar nahi, isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, alat, tabdil, mubalaghah, madi majhul, mudhari majhul. Itu rangkapan tu ada 6, ya. 6, ya, dalamnya ada 14. Itu rangkapan supaya kita senang nak ingat. Bila ingat madi, ingatkan sampai masdar. Madi mudhari masdar. Kita ingat.
Bila ingatkan fi'il amar, ingatkan fi'il nahi. Isim fa'il, ingatkan maf'ul. Bila makan, ingatkan 3. Makan, zaman, alat. Tafdil, mubalaghah. Macam tu. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama.